天父，我们感谢你， Allah Bapa, kami ucapkan syukur terima kasih. 我们这一群罪人，在你的爱子耶稣基督里所蒙的恩典是何等的浩大。 Dan kami sebetulnya adalah manusia berdosa, tapi dalam anak terkasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu begitu besar. 我们是如此卑微不配， Tuhan, kami sungguh demikian hina, dina, tidak layak. 却蒙受你如此大的恩典。 Tetapi kami sudah menerima anugerah-Mu yang begitu besar. 我们唯有向你献上敬拜。 Kami hanya bisa panjatkan puji syukur sembah kami. 我们恳求，我们也相信你已经悦纳了你的儿女，在你面前借着心灵和诚实所献上的敬 Ya 拜。 Tuhan, kami percaya Engkau sudah terima puji sembah, satu ucapan syukur kami yang sungguh-sungguh di hadirat-Mu. 你也要借着接下来的时间，继续赐福我们的生命， Dan Engkau akan terus melalui waktu selanjutnya memberkati hidup 因 kami. 为你是我们生命的主。 Karena Engkau adalah Tuhan penguasa hidup 你 kami. 知道我们每一个弟兄姐妹来到你面前的软弱、挣扎和需要。 Engkau tahu Tuhan, setiap saudara kami datang hadapan Tuhan, kami bergumul akan kebutuhan kami. 主，你与我们同在， Ya Tuhan, Engkau beserta dengan kami. 你与我们同在就是何等的美好。 Engkau beserta dengan kami adalah demikian indah. 恳求圣灵亲自来引导我们的心， Kami mohon Allah Roh Kudus, Engkau sendiri menuntun hidup kami. 使我们全人被你得着，也完全得着你。 Dan sehingga kami sepenuhnya dikuasai Engkau, kami sepenuhnya dimiliki Engkau. 你听我们的祷告， Dengarlah seluruh doa kami. 奉主耶稣基督的名， Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 亲爱的父老长辈，亲爱的弟兄姐妹，平安。 Jemaat senior sekalian, Shalom. 很感恩，我今天有机会能够到这里来服侍。 Saya sungguh bersyukur hari ini saya punya kesempatan boleh melayani di sini. 我是从中国湖北来， Dan saya datang dari Tiongkok, Hubei. 2014年跟我的妻子和孩子一起来到马郎圣道神学院读神学。 Tahun 2014 saya bersama dengan istri dan anak saya lanjutkan studi teologi di saat Malang. 后来神带领我们在 GKY 侍奉。 Kemudian Tuhan pimpin kami melayani di dalam lingkungan GKY. 那目前我是在 GKY 哥巴尤人巴路侍奉。 Dan saat ini saya melayani di GKY Kebayoran Baru. 我想问大家一个问题： Saya ingin mengajukan satu pertanyaan pada saudara. 你今天早上来到主的面前，你的心里面感觉如何？ Pagi ini saudara datang ke rumah Tuhan, bagaimana dengan perasaan isi hati saudara? 心里面有真正的平安、喜乐、满 Apakah 足吗？ sungguh dalam hatimu ada satu damai, ada sukacita yang sejati? 我们今天处在一个非常忙碌的时代， Hari ini kita hidup pada zaman yang begitu sibuk, 尤其是在大城市，像雅 khusus 加 yang 达这样。 kita hidup di kota besar sekarang ini. 星期天是非常宝贵的时间， Hari Minggu adalah hari yang sangat berharga. 让我们回到神和他的心意当中。 Dan biarlah kita kembali kepada isi hati Tuhan. 但是世界上有很多的人还不明白， Tetapi di dunia ini ada begitu banyak orang mereka tidak mengerti. 他们的人生可能还在虚空当中。 Dalam kehidupan mereka mungkin masih dalam keadaan kosong, keadaan hampa. 我跟大家分享两个例子， Saya akan seringkan dua contoh kepada saudara. 这个知道是谁吧？ Saudara tahu siapa ini? 很多长辈很熟悉啊， Banyak senior kita tahu. 是吧？李小龙， Bruce Lee. 武打演员， Dia adalah seorang pemain kungfu, aktor kungfu. 国际巨星。 Dia adalah aktor internasional. 但是大家知道，很可惜，他32岁就过世了，是吗？ Tetapi kita tahu dia pada usia masih muda, 32 tahun sudah harus kehilangan nyawanya. 非常可惜。 Sangat disayangkan. 他的事业、他的职业生涯极其的成功，可以说 Dan karirnya itu begitu sukses, berhasil sekali. 年纪非常年轻的时候就已经粉丝无数。 Dan waktu dia masih muda itu fansnya itu sudah begitu banyak. 但是他是怎么死的呢？ Tetapi bagaimana dia meninggalnya? 他是吃止痛药过敏，然后就这样没了。 Maka dia overdosis itu minum obat untuk penahan sakit. 说何等可惜！ Maka sangat disayangkan sekali. 后来在他的日记当中发现，他长期有非常孤独、虚空的挣扎。 Maka ditemukan saudara dia ada satu kesepian, sebatang kara, pergumulannya begitu panjang. 他也长期需要吃这个止痛药，然后抗焦虑的药。 Maka dia perlu untuk minum killer pain itu untuk jangka panjang. 这么成功的人，最后就这样的走。 Orang yang begitu sukses akhirnya harus
meninggal dengan cara demikian. 很可惜，对不对？ Betul kan? Sangat disayangkan. 更重要的是，他的日记让我们看到，他虽然表面上非常的成功，可是他的内心却非常的虚空。 Tetapi yang lebih penting kita lihat dari catatan hariannya, sekalipun dia tampak depan mata begitu sukses, tetapi isi hatinya begitu hampa. 这是他的丧礼的现场。 Itu adalah ketika keadaan pekabungannya. 很可惜，这个人没有信上帝。 Dan sangat disayangkan orang ini dia tidak percaya pada Tuhan. 再看另外一个人， Dan seorang yang lain lagi, 这个人中国人很熟悉哈， dia adalah orang Tiongkok yang terkenal. 曾经温州的首富 Dia itu pernah menjadi orang yang kaya di Wenzhou, 王君尧， Wang Jingyao. 他是中国改革开放里面作为典型案例，在可以说世界上都有名的 Dan 这 dia 个 merupakan orang 民营 yang 企业家。 seorang sukses bisnismen yang terkenal pada zaman setelah Tiongkok Reformasi. 他是商业奇才， Dia adalah seorang penguasa bisnis. 可是大家知道吗？ Tapi 他 tahukah 也是 sudah, 英年早逝，38岁就走。 dia pada usia 38 tahun sudah meninggal. 他在世界上的他在世的时候，他的事业非常的成功，他涉及到很多的领域。 Dan saudara, waktu dia meninggal itu dia bisnisnya begitu sukses, begitu berhasil. 乳业还有这个房地产等等， Dan dia banyak properti dan juga bisnis yang lain. 他也热心公益扶贫， Dan dia juga banyak makanan-makanan untuk produksi makanan-makanan. 是非常好的人。 Adalah sesuatu yang sangat 可 baik. 是他太忙了， Tetapi dia terlalu sibuk. 应该是工作狂， Dan karena pekerjaannya sibuk 他忽视自己的健康， dan dia sudah mengabaikan 他也 kesehatannya. 忽视自己的家庭， Dia sudah mengabaikan keluarganya. 结果最后是2004年的时候，38岁，肠癌晚期，没有办法治疗，这么有钱就过世了。 Kemudian pada tahun 2004 itu pada usia 38 tahun karena kena penyakit kanker yang tidak tertolong dia harus meninggal. 因为他对家庭的忽略，他的家庭也破裂。 Dan karena dia sudah mengabaikan keluarganya, maka keluarganya juga menjadi hancur. 这个是让我们深思的一个例子。 Dan ini adalah contoh-contoh yang patut kita renungkan secara mendalam. 让我们看到人的满足不单单只是从事业上成功，他的家庭、他的健康也是非常的重要，需要 Bahwa 平衡，对不对？ kepuasan daripada manusia itu bukan hanya daripada harta, tetapi juga dari kesehatan, dari keluarga juga merupakan unsur yang penting. 弟兄姐妹，我们今天这个主题非常的宝贵， Saudara, tema kita pada hari ini adalah sangat berharga. 真正的满足。 Kepuasan yang sejati. 从你知道今天的主题之后，你有没有思考真正的满足？ Saudara, dari tema hari ini biarlah kita renungkan kembali, kita pikirkan kembali apakah itu kepuasan yang 大家都 sejati. 知道满足有很多种，有短期的，有长期的， Tahu bahwa kepuasan itu bermacam-macam jenis, ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. 而且还有低层次、中层次和高层次的。 Dan juga kepuasan yang tahap bawah, tahap sedang, dan juga tahap tinggi. 如果说短期的、低层次的，你能够想到什么呢？ Dan kalau yang tahap pendek, yang rendah itu kita bisa bayangkan apa? 比如说我们吃饱喝足，这个就是什么？ Misalkan kita makan kenyang, kita minum, itu adalah kepuasan kita. 如果我们看手机、玩手机、看电视，然后购物很 happy， 这个也是。 Kemudian kita perhatikan, kita main handphone, kita nonton di handphonenya, kita senang, itu juga. 这种事情只要你去做，你不需要付出努力，你就感觉到很开心。 Dan ini kita lakukan, kita tidak usah susah payah, kita merasakan kita happy-happy. 为什么呢？ Mengapa? 因为你做这些事虽然不用努力，你的大脑就会分泌一种化学物质叫多巴胺。 Karena waktu kita lakukan, maka di otak kita menimbulkan satu cairan yang membuat kita merasa happy. 但是中层次的、长期的、持久的满足、高层次的满足，是你需要去努力才能得到的。 Tetapi kepuasan yang menengah, yang tinggi, yang jangka panjang perlu satu perjuangan supaya kita bisa memperolehnya. 比如说人际关系，特别是亲密关系， Dan misalnya itu relasi untuk satu relasi yang intim dengan sesama 还有你 kita. 去追求你的人生目标和价值。 Atau kita mengejarkan tujuan dan nilai hidup kita. 那这个呢，是属于比较深的，需要努力的。 Maka itu lebih mendalam, perlu satu perjuangan. 而他们产生的这个满足也是很深刻的。 Maka satu kepuasan yang ditimbulkan juga begitu mendalam. 很奇妙，当你这样做的时候，它的在大脑分泌的另外一种化学物质叫内啡肽。 Maka sangat ajaib ketika engkau melakukan demikian, maka di otak kamu itu timbul satu produk cairan yang lain lagi. 凡是需要经过努力坚持的，然后得到了持久的满足，
Maka semua yang perlu satu perjuangan, satu kita bertahan, kita memperoleh kepuasan itu, 才是我们心灵真正的满足。 maka itu baru sungguh-sungguh kepuasan yang sejati di dalam hati kita. 你比如说，你要去坚持运动， Misalkan engkau mau bertahan untuk olahraga, 坚持学习， engkau mau bertahan untuk belajar, 要坚持亲近神， engkau mau bertahan untuk selalu membangun satu keintiman dengan 这个就 Tuhan. 能够让我们产生这个持久的内心深层的满足。 Maka itu akan membuat satu kepuasan yang bertahan lama, yang di dalam hati kita yang sungguh-sungguh. 我不知道大家你有没有想一想，你自己觉得你的情况如何？ Saudara, apakah engkau ada merenungkan, memikirkan bagaimana kondisi keadaanmu pada saat ini? 我想给大家1分钟的时间，你自己安静思考。 Saya akan memberikan waktu sejenak bila kita tenangkan diri kita, kita renungkan, kita pikirkan baik-baik. 请你真实的面对自己的内心，还有我们的神。 Biarlah engkau dengan tulus, dengan sungguh-sungguh berhadapan dengan isi hatimu dengan Tuhanmu. 你的每一天的生活，你是在追求什么来获取满足？ Dan kehidupanmu setiap hari, apakah engkau mencari menjadikan Tuhan sebagai kepuasan hidupmu? 你和我已经有了上帝，心里面还是常常感到空虚吗？ Dan saudara dan saya, kita sudah ada Tuhan. Apakah dalam hati kita seringkali kita merasa satu kekosongan, kehampaan? 应该有音乐啊，1分钟的音乐。奇怪，大家安静啊，自己回应神。 Biarlah kita sendiri yang meresponi kepada Tuhan.1分钟的时间很短，可能远远不 Waktu 够。 1 menit itu begitu singkat. 但是我是尝试让大家能够在听到的过程当中，不只是一直在听，有时间停下来。 Tapi saya mencoba saudara, men-trigger saudara, kita mendengar firman Tuhan terus kita dengar. Tapi ada waktunya kita berhenti sejenak. 因为我们内心要得到真正的平静、平安和满足，需要停下来，需要慢下来。 Karena keteduhan hati kita perlu kita berhenti sesaat. 我们今天的这个主题呢，取的经文配的经文是诗篇146篇， Dan tema kita pada hari ini diambil pada Mazmur 146. 这是一篇赞美诗。 Dan ini ada satu puji-pujian, Mazmur puji-pujian. 这个赞美诗怎么跟我们今天的这个跟满足有什么关系呢？ Dan Mazmur pujian-pujian ini pada hari ini apa kaitannya dengan tema kita kepuasan yang sejati? 我们带着这样的问题来读经。 Biarlah kita dengan satu pertanyaan demikian kita membaca bagian ini. 1到5节我用中文读，然后后面的6到10节用印尼文读。大家看着经文。哈利路亚，我的心哪，你要赞美耶和华，我一生要赞美耶和华，我还活着的时候要歌颂我的神。你们不要倚靠君王，不要倚靠世人，他一点也不能帮助。他的气一断就归回尘土，他所打算的当日就消灭了。以雅各的神为帮助，仰望耶和华他神的，这人有福了。 Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya yang tetap setia untuk selama-lamanya. Ayat ke-7. Yang menegakkan keadilan untuk orang yang tertindas, yang memberi makanan kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk lesu. Tuhan mengasihi orang benar. Tuhan menjaga para pendatang, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik digagalkannya. Tuhan memerintah untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya. 我的中文是经文是引用的和合本的修订版啊。 Saudara, yang dipakai dikutip adalah Alkitab terjemahan baru.
那我们要怎么样明白这篇诗篇和今天的主题 Lalu 之 bagaimana 间的关系 kita 呢？ bisa mengerti Mazmur ini dengan juga kita kaitkan dengan tema kita pada hari ini. 这个146篇到150篇，实际上是诗篇最后的一组诗，叫哈利路亚赞美诗。 Dan Mazmur 146 sampai 150 itu adalah satu Mazmur pujian yang judulnya Haleluya. 但是这首诗呢很有意思，它虽然是赞美诗，但是它的这个经文的内容，其实上跟满足很有关系，非常的适合。 Dan sekalipun dia adalah Mazmur pujian, tetapi itu dia berkaitan dengan satu kepuasan hati. 那我呢想通过3个问题跟大家一起来思考。 Maka saya ingin melalui 3 pertanyaan, saya mengajak saudara kita bersama-sama kita renungkan. 作为基督徒，真正的满足到底是怎样的？到底是什么？ Dan sebagai orang Kristen, apakah kepuasan yang sejati itu? 那真正的满足它的来源是什么？ Dan kepuasan sejati itu sumbernya dari mana? 我们又要如何或者怎样得到这真正的满足呢？ Dan bagaimana caranya untuk kita mendapatkan kepuasan sejati itu? 首先，我们看第一个来思考。 Yang pertama kita melihat bagian yang A. 我们刚才已经说了，满足有很多种。 Tadi kita sudah mengatakan kepuasan itu bermacam-macam jenis. 那我们作为基督徒也是一样的，对不对？ Maka sebagai orang Kristen kita juga sama demikian. 但是作为基督徒，结合我们的信仰，我们真正的满足到底是什么呢？ Maka sebagai seorang Kristen, sebagai orang yang punya iman kepercayaan, kepuasan sejati kita itu yang sungguh-sungguh itu adalah apa? 这个当然，这个没有绝对的答案啊，唯 Maka 一的 ini 答案。 tentu saja tidak ada satu jawaban yang mutlak. 我给大家的总结呢， Saya 就是 memberikan 这 konklusi 个， pada saudara. 就是因为神的救赎而获得的内在的平安、喜乐和这个价值感和意义感。 Dan adalah karena keselamatan daripada Tuhan dan satu kepuasan dan satu nilai yang kekal. 还有归属感， Dan kita juga merasa kita memiliki 我们永远归属于神， bahwa kita selamanya kita dimiliki oleh 还有盼 Tuhan 望， dan juga satu pengharapan. 这些都是涉及到内心的深层还有永恒的。 Dan maka itu berkaitan dengan kedalaman hati yang juga bernilai kekal. 那我们可以留意一下经文， Maka kita bisa perhatikan ayat ini. 经文当中有提到这个不要倚靠君王和世人。 Maka di dalam ayat ini katakan jangan bersandar kepada raja. 我们读了好像感觉没什么， Dan kita baca seperti tidak merasa apa-apa. 可是诗篇的那些当时的那些读这个诗篇的人，他们是非常有感触的， Dan ketika pembaca masuk pada zaman itu mereka sungguh-sungguh merasakan. 因为这个诗篇很有可能是写给那些被掳到巴比伦后来归回的以色列人。 Karena kemungkinan Mazmur itu ditunjuk kepada bangsa Israel yang sudah ditawan ke Babilonia kemudian sudah dipulangkan 以色 kembali. 列他们也经历了亡国， Dan orang Israel mereka mengalami satu pemusnahan daripada kerajaan mereka. 问题当然有很多， Dan masalahnya tentu saja banyak. 它的根源在哪里呢？ Sumbernya dari mana? 不敬拜独一的上帝，而去拜偶像。 Dan mereka tidak menyembah Allah yang tunggal yang sejati, tapi mereka menyembah berhala. 拜偶像的结果就是他会去倚靠地上的这些君王，比如说埃 Maka 及、 artinya 亚 bahwa 述这些大国。 mereka lebih bersandar kepada raja-raja di dunia, di Asyur dan juga bangsa-bangsa yang lain. 结果呢， Dan akhirnya, 他不是亡国 bukankah kerajaan mereka menjadi musnah 被掳， dan mereka ditawan? 但是他们经历这个过程之后，他们真的知道了不能再拜偶像了，也只有这位上帝耶和华才能拯救我们。 Dan setelah mereka mengalami ini semua, maka mereka sadar mereka tidak boleh lagi menyembah berhala, hanya sungguh-sungguh menjaga pada Tuhan yang sejati saja. 他们深深的知道，原来依靠偶像、依靠地上的君王势力所带来的那个平安和满足是虚假的，是短暂的。 Dan mereka sungguh menyadari kalau bersandar kepada raja-raja dunia, bersandar kepada berhala, maka kepuasan yang diperoleh itu adalah kepuasan yang semu, yang sementara. 他们同时也知道， Dan mereka sekaligus juga menyadari. 大家看这些经文， Saudara kita perhatikan ayat ini. 这个是第8节，还有第147和149的相关的经文。 Dan ini adalah yang ayat 11 yang berkaitan ayat 8. 他们背逆神受苦之后，他们明白，哦，原来上帝喜悦的人是这样的。 Dan setelah mereka memberontak pada Tuhan, akhirnya mereka sadar bahwa yang mereka Tuhan yang berkenan adalah Tuhan yang demikian. 神所喜悦、所赐福的是义人， Bahwa Tuhan yang berkenan itu adalah Tuhan berkenan kepada orang yang benar. 是能够敬畏他、信靠他的慈爱的人。 Adalah orang yang takut dan hormat kepada Tuhan, yang berharap kepada kasih setianya. 而这个对我们基督徒来讲，我们更容易明白，对不对？ Dan ini bagi kita sebagai orang Kristen kita lebih lagi mengerti. 我们曾经就是被罪所掳， Bahwa kita pernah
kita menjadi budak dosa. 我们蒙耶稣基督救赎，成为神的儿女。 Dan kita sudah diselamatkan Yesus Kristus, kita menjadi anak-anak Allah. 我们更加明白，只有在耶稣基督里才有真正的满足。 Maka kita lebih mengerti bahwa hanya dalam Yesus Kristus kita baru ada satu kepuasan yang sejati. 而且耶稣基督在他也赐给我们一切地上天上属灵的福分。 Dan Yesus Kristus juga memberikan kita semua berkat di dunia ini maupun juga di surga. 他让我们完全永远归属于他， Maka dia mau kita sepenuhnya menjadi milik kepunyaan 是你 dia. 永远不会离开我们。 Adalah bahwa sepenuhnya dia tidak meninggalkan 我们成为 kita. 我们由一个罪人本来要下地狱的人，居然成为神的儿女，拥有天国的福分。 Dan kita menjadi manusia berdosa yang harusnya binasa masuk ke dalam neraka, tapi kita sekarang boleh menjadi anak Tuhan masuk ke surga. 我们原本这个短暂虚空的人生，居然因为在耶稣基督里有永恒的价值和意义。 Dan kita tadinya hidup yang sementara, yang kosong, yang hampa. Sekarang kita dalam Yesus Kristus, kita punya satu nilai makna yang kekal. 弟兄姐妹，我们蒙的是何等的福分！其实上，我们很多时候我们不是真正明白。 Dan saudara, berkat yang kita terima itu begitu besar, tapi seringkali kita tidak sungguh-sungguh mengerti. 所以需要时间来好好思想， Maka kita perlu waktu, kita ambil waktu, kita renungkan baik-baik. 好好的感受。 Kita sungguh-sungguh kita coba merasakan. 那真正的满足来源从哪里来呢？ Dan kepuasan yang sejati sumbernya itu datang dari mana? 你可能还是有很多的答案，从很多各个方面可以得到真正的满足。 Dan engkau mungkin bisa banyak jawaban dari berbagai hal, engkau bisa memperoleh kepuasan. 其他宗教的不信耶稣的人，他们通过这个静默他也能够得到很深的满足。 Dan agama yang lain itu, kepercayaan lain, mereka melalui satu semedi, mereka menentangkan diri, mereka memperoleh satu kepuasan. 但是我们如果要说的话，非常简单，我们的满足的来源就是神。 Dan kalau bahwa kita katakan dengan sederhana bahwa sumber kepuasan kita itu datangnya dari 经文 Tuhan. 当中我标出来的红色的字，就是让我们留意这一位神是怎样的神。 Maka huruf yang warna merah itu saya mau saudara perhatikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bagaimana. 他是我们唯一依靠的对象， Dia adalah satu objek yang satu-satu yang kita andalkan. 他是把那个犯罪欺骗的雅各能够扭转成为一个怎么样？成为一个神的王子，以色列的神。 Maka dia merubah Yakub yang sebagai seorang penipu, sebagai seorang berdosa itu dibalikan menjadi akan melahirkan anak-anak raja. 他是大能的创造者，他满有公义、怜悯和慈 Dia 爱， Tuhan penguasa pencipta, punya ada keadilan. 而且他会施行审判， Dan dia akan melakukan penghakiman. 而且他最后会永远做王掌权。 Dan akhirnya dia akan selamanya berkuasa bertakhta menjadi 神 raja. 的所有完美的属性， Maka semua sifat kesempurnaan Tuhan 保证他是我们唯一的、真正的满足的源 maka 头。 menjamin dia adalah satu-satunya yang menjadi sumber kepuasan kita. 我们不要指望除了从神之外的人事物去获取真正的满足。 Janganlah kita mengharapkan di luar Tuhan kita mau memperoleh satu kepuasan yang sejati. 包括跟你最亲密的人， Dan termasuk orang yang paling dekat dengan engkau. 如果你这样指望，你只会失望。 Kalau engkau lakukan demikian, engkau akan kecewa. 为什么呢？ Mengapa? 因为他没有办法完全满足你。 Karena dia tidak berdaya sepenuhnya memuaskan engkau. 同样，你也没有办法完全满足他， Sama juga engkau juga tidak bisa sepenuhnya memuaskan dia. 是不是这样？ Bukankah demikian? 心理学还有事实证明，很多时候我们所受的伤害，最多的伤害是跟你最亲密的人从他来的。 Dan dari psikolog dan juga dari fakta seringkali membuktikan pada kita, seringkali orang yang paling menyakiti kita justru orang yang paling dekat intim dengan kita. 但是同时，你也是伤害他最多的人。 Tetapi sekaligus kita juga menyakiti mereka. 所以我们要知道，我们真正的满足的源头是神。 Maka kita harus tahu bahwa sumber kepuasan kita itu datang dari Tuhan. 如果你摆清了这一点，你就可以得到释放。 Maka kalau engkau mengerti hal ini, maka engkau akan memperoleh satu pelepasan. 有一个牧师，他这样做见证。 Ada seorang pendeta dia bersaksi demikian. 他说有一天他跟他的师母吵架的时候，他师母非常生气，说了这样的话。 Maka satu kali dia ribut dengan semuanya marah sekali lalu berkata demikian pada dia. 他说：“我从认识你一直到现在，
其实上我从来没有真正爱过你。 Dan saya dari mengenal kamu sampai hari ini, saya sungguh-sungguh belum pernah sungguh-sungguh mengasihi engkau. 一个结婚了20多年的牧师和师母居然说这样的话， Seorang suami istri, pendeta dan juga semu yang sudah 20 tahun lebih dan akhirnya mengucapkan kalimat demikian. 这个牧师听了之后他 shock 了， Maka pendeta ini dia dengar dia shock, 然后他心里面非常的悲凉， lalu hatinya begitu sedih. 怎么办呢？ Bagaimana? 他赶紧跑到房间去安静。 Dia cepat-cepat dia masuk kamar, dia tenangkan diri. 他在痛哭、在祷告的过程当中，神安慰了他。 Maka dalam penderitaan kesedihannya, dalam doanya Tuhan menghibur dia. 神让他想，我是怎么爱你这个罪人的。 Dan Tuhan mau dia ingat bagaimana saya mengasihi engkau manusia berdosa ini. 婚姻到底意味着是什么？ Dan pernikahan itu adalah apa? 你就像我爱你一样去爱他吧。 Maka seperti aku mengasihi engkau, demikian juga engkau demikian mengasihi dia. 当他在亲近神的过程中得到了安慰和力量之后， Maka waktu dan proses dia menenangkan diri, dia mendapat penghiburan kekuatan. 他就来到师母的面前，对他说 Maka dia datang hadapan semu, dia berkata padanya, 你的话让我非常的伤心， ucapanmu membuat saya sangat sedih. 但是神的爱、安慰和提醒我， Tetapi kasih Tuhan menghibur, mengingatkan saya. 既然你是我的妻子，我就要靠着主一生不变的爱你。 Dan sekarang kalau kamu sudah ada istri saya, maka saya mau besar kepada Tuhan. Saya mau seumur hidup mengasihi engkau tidak berubah. 他这句话一出口， Dan kalimat ini begitu diucapkan, 这个师母的气全部没有了， maka emosi semuanya itu jadi turun. 而且感到很羞愧。 Dan merasa malu. 弟兄姐妹，我们要怎么样面对我们的软弱和挣扎？ Saudara, bagaimana kita mau menghadapi kelemahan dan 我们要 pergumulan 从哪 kita? 里得满足？ Dan kita mau dari mana kita memperoleh kepuasan? 不要忘记了来到神的面前。 Dan jangan lupa kita datang ke hadirat Tuhan. 怎样得到这真正的满足呢？ Bagaimana kita bisa memperoleh satu kepuasan yang sejati? 从这篇诗篇，我跟大家总结有3点。 Maka dari Mazmur ini saya berikan 3 konklusi. 第一个需要敬拜赞美神， Yang pertama, kita perlu menyembah dan memuji Tuhan. 这个很有意思呀。 Dan ini sangat berarti sekali. 我不知道你有没有很多这样的体验， Saya tidak tahu apakah sudah sering kali punya satu pengalaman yang 敬 demikian. 拜赞美神能够让你心里面产生真正的满足。 Dalam penyembahan dan memuji Tuhan dan worship itu sudah merasakan satu kepuasan yang sejati. 如果大家看这篇诗篇的经文的话， Dan kalau kita perhatikan ayat dan Mazmur 你 ini, 会发现它的开头是在呼召我们要敬拜赞美， maka begitu pemula mengatakan bahwa supaya kita datang, kita memuji Tuhan. 而且是他个人性的一生的敬拜赞美。 Adalah satu penyembahan pribadi, penyembahan seumur hidup. 然后它的结尾呢， Dan kemudian dia mengakhirinya, 它的结尾是要呼召人全体性的西安呐、全体性的然后敬拜赞美，而且是永永远远赞美，因为他永远做王。 manggil semua orang Sion, biarlah semua orang datang memuji Tuhan dan bahkan selama-lamanya memuji Dia. 首尾都是呼召我们要敬拜赞美这位 Maka 上 dari 帝。 awal sampai akhir itu adalah mengajak, menghimbau kita untuk memuji Tuhan. 那夹在中间的是什么呢？ Maka yang terselip di tengah itu adalah apa? 不要依靠世人， Jangan bersandar kepada manusia 他们会死的。 dan mereka bisa mati 意思我们自己也会死的。 dan kita sendiri juga bisa mati. 有受欺压，有饥饿，有被囚，有盲人，有被压迫，有孤儿寡妇，有恶人作恶的，对不对？ Maka ada yang janda, ada yang lapar, ada yang terkurung, ada yang tertindas. 这个在暗示什么呀？ Maka itu sedang memberikan satu clue kepada kita 暗示我 apa? 们活在世上，我们的人生痛苦和不满足的来源就是这些。 Bahwa kita hidup di dunia ini, bahwa ketidakpuasan kita, penderian kita, sumbernya itu datang dari sini. 大家想想是不是看呢？ Sudah coba bayangkan apakah benar? 疾病、苦难、 Sakit, penyakit, penderitaan, 各种各样的问题，让我们失去平安、喜乐和满足。 bermacam-macam masalah membuat kita kehilangan sukacita, kehilangan damai.
但是诗人呼召我们要来敬拜赞美神。 Tetapi pemazmur menghimbau, mengajak kita, mari kita datang memuji Dia, menyembah Dia. 当我们敬拜赞美神的时候，我们就意识到，哦，我所信靠的神是怎样的神。 Waktu kita memuji, kita menyembah Dia, kita bisa merasakan Tuhan yang kita percaya, yang kita sandar adalah Tuhan yang 他知道 bagaimana. 哦，我自己是一个怎么样蒙恩的人。 Maka kita menyadarkan diri bahwa kita adalah orang yang sudah diberkati demikian. 虽然我现在有疾病，我现在有痛苦，但是上帝他永远爱我，他的爱不变，他也永远掌权。 Sekalipun saya dalam sakit penyakit dan penderitaan, tapi Tuhan demikian mengasihi Dia, kasihnya kepada saya tidak pernah berubah. 那这个敬拜赞美的过程，就会产生你的内心的焦点转移。 Dalam penyembahan pujian kita, maka bisa membuat fokus dalam hati kita beralih. 使你从那个痛苦和问题转移到这位永恒荣耀赐福的上帝。 Dari penderitaan kita, dari problem kita, kita beralih kepada Tuhan yang mulia itu. 我们俗话说，有的人一直有问题，是因为他一根筋扭不过来，对不对？ Maka saudara mengatakan seorang itu bermasalah dan pikirannya karena dia terus mikirkan. 但是这个敬拜赞美的过程会让我们发生焦点转移， Tapi dalam proses pujian penyembahan kita bisa mengalihkan akan fokus kita. 然后使我们内心的痛苦能够得到释放。 Sehingga dalam penderitaan isi hati batinnya kita memperoleh satu pelepasan. 使我们注目于永恒，而不是今生。 Sehingga yang kita fokus, kita perhatian itu adalah yang kekal, bukan yang saat hidup sekarang 更 ini. 重要的是，在基督里面，我们看到自己所蒙的恩典。 Dan yang lebih penting kita melihat satu anugerah yang sudah kita terima dalam Yesus Kristus. 然后，就像耶稣所应许的，在苦难当中，我仍然有平安，有盼望。 Maka seperti yang dijanjikan, sekalipun kita dalam penderitaan, kita tetap bisa ada damai. 有一个姐妹，她这样做见证， Ada seorang ibu, dia bersaksi demikian. 她有一段时间生意破产， Satu saat itu bisnisnya bangkrut, 然后家庭也经历危机， kemudian juga keluarganya menghadapi satu krisis. 她就一直求上帝能够来施恩来帮助。 Maka dia terus doa minta pertolongan Tuhan. 可是很长时间问题都没有缓 Tapi 解， waktu jangka panjang lama masalahnya masih belum teratasi. 她就失去了耐心，然后开始埋怨： Maka dia mulai kehilangan imannya, dia terus mulai bersungut-sungut. 我所信的上帝为什么不能够帮助我呢？ Tuhan yang saya percaya mengapa tidak bisa menolong saya? 可是这样埋怨也不是个事啊，怎么办呢？日子还是要过呀。 Tetapi kalau begini terus juga tidak bisa kan, harus melatih hidup-hidup setiap hari. 但是她有一天突然想起了，哦，那既然我求也没有用，那我就不求啦。 Maka dia mendadak satu hari berpikir, kalau saya doa minta nggak ada gunanya, untuk apa saya doa mohon lagi? 那不求了，那做什么？ Kalau tidak doa permohonan, untuk apa lagi? 我不求了，我每天唱诗赞美神。 Kalau tidak doa minta-minta lagi, tapi setiap hari saya menyanyi memuji Tuhan. 奇怪，当他去唱诗赞美神的时候，他里面的痛苦都没了。 Dan begitu ajab ketika dia setiap hari dia belajar memuji Tuhan, maka satu penderitaan dalam hatinya itu pelan-pelan mulai lenyap. 虽然他的环境还是没有改变， Sekalipun keadaan lingkungannya tidak berubah, 但是他的人，他的里面他的生命改变了。 tapi pribadinya, dirinya, hatinya sudah ada satu perubahan. 后来他的家庭和这个经济上的难处也逐步的 Dan 缓解。 kemudian ekonomi keluarganya pelan mulai pulih kembali. 弟兄姐妹，这个让我们想想是什么呢？ Saudara, bila hari ini membuat kita merenungkan, 我们要怎么样面对我们的困难？ kita mau bagaimana menghadapi problema 我们 kita, 怎样要提醒我们的焦点在哪里？ dan bagaimana kita mengingatkan diri kita, fokus kita fokuskan kemana. 我们需要来敬拜这一位神， Kita perlu datang, kita memuji, menyembah kepada Tuhan ini. 不是神需要我们的敬拜，是我们需要敬拜神。 Dan bukan Tuhan membutuhkan puji sembah kita, tetapi kita yang perlu untuk memuji, menyembah 神 Tuhan. 要借着敬拜赐福我们的生命。 Dan Tuhan mau melalui satu pujian penyembahan untuk memberkati hidup kita. 我们怎样得到这满足呢？ Dan bagaimana kita memperoleh kepuasan 除 itu. 了敬拜赞美，还要专心信靠， Dan selain kita memuji, menyembah, kita harus fokus sepenuhnya kepada 因为在 Tuhan. 我们人生当中有太多的问题， Karena dalam kehidupan kita ada terlalu banyak problem. 我们自己也有太多的软弱。 Dan kita juga ada begitu banyak kelemahan. 这个关键就在于专心信靠， Dan kuncinya adalah kita sepenuhnya kita percaya, kita bersandar. 因为神我们已经知道了是一位怎样的神。 Karena Tuhan yang kita sembah, kita sudah tahu Tuhan yang bagaimana. 那问题不是出在神，是出在我有没有专心。 Dan masalahnya bukan terletak pada Tuhan, terletak pada kita, apakah kita ada fokus atau tidak. 我们人很容易去
去依靠除了神之外的人事物。 Dan sebagai manusia kita begitu gampang. Kita selain bersandar pada Tuhan, kita bersandar kepada hal-hal yang lain. 有没有用呢？ Ada gunanya tidak? 当然有用。 Tentu saja ada. 但是依靠神之外的人事物，那个坚持就好比你手机用自己的电池，大概只能用1-2天最多。 Tetapi orang bersandar pada hal-hal di luar Tuhan, mungkin itu seperti satu baterai di handphone hanya bisa bertahan berapa jam saja. 但是如果我们是真心的、专心的依靠神的话，就好比你把手机的那个充电器插在一个永远不会停电的插座上。 Tetapi kalau kita sungguh-sungguh terus bersandar pada Tuhan, seperti handphone kita caskan kepada sumber itu sehingga selamanya baterainya tidak akan drop. 求主帮助我们， Kiranya Tuhan tolong 让 kita. 我们不断去学习和操练， Biarlah 来 kita 专心信 banyak, 靠他。 kita belajar, kita melatih, kita fokus, kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. 第三是要敬畏遵行神。 Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa takut dan hormat kepada Tuhan. 经文当中有提到，他喜欢义人，他也会其实上会审判罪恶和恶人。 Maka dalam ayat juga mengatakan Tuhan mengasihi orang benar, Dia akan menghakimi orang berdosa. 这是在间接的提醒我们需要敬畏，要遵行神的旨意。 Maka ini adalah terus-menerus mengingat kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang benar. 如果我们明白，但是我们不遵行， Kalau kita sudah mengerti tapi kita tidak melakukannya, 我们也没有办法得到真正的满足， maka kita juga tidak berdaya memperoleh kepuasan yang sejati. 是不是？ Bukankah demikian? 你有没有常常体验到，当你去敬畏神，去顺服他，然后去遵行他的话，然 Apakah 后你的 engkau 心 merasakan 产生喜乐和满足？ Ketika engkau takut kepada Tuhan, engkau memuji Tuhan, dalam hatimu timbul satu kepuasan. 这个是圣经的教导， Ini adalah pengajaran Alkitab. 跟我们的有罪的人性，还有世界上的文化是相反的。 Dan dengan sifat manusia, dengan kebudayaan dunia itu kebalikannya. 世界上的是让我们觉得，哎呀，我感觉这样很好，我就这样去做。 Maka dunia memberita pada kita, kalau saya rasa ini begitu baik, nyaman, saya lakukan begitu. 圣经不是这样的， Alkitab tidak demikian. 圣经是要你照着神的话去做，然后你会产生好的感觉。 Dan Alkitab mengatakan bahwa kita harus melakukan seturut dengan firman Tuhan, maka akan menimbulkan satu perasaan yang positif. 敬畏神就会帮助我们远离罪恶，脱离情欲的捆绑。 Maka takut dan hormat kepada Tuhan akan membuat kita menjauh daripada dosa, kita terlepas daripada belenggu daripada hawa nafsu. 罪恶和情欲是一切痛苦的源头。 Dan dosa dan hawa nafsu itu adalah sumber daripada segala penderitaan. 这就是为什么敬畏神是如此的重要。 Dan mengapa itulah sebabnya takut dan hormat kepada Tuhan adalah 我 demikian 们在敬 penting. 畏神和遵行神的旨意的过程当中，就会蒙神悦纳和赐福，我们心里面会得到真正的满足。 Dan hormat kepada Tuhan, engkau menjalankan firman Tuhan, engkau baru bisa diterima Tuhan, dan hatimu baru ada satu kepuasan yang 这 sejati. 篇诗篇，它就是在呼召我们要敬拜、专心信靠神。 Dan Mazmur ini adalah menghimbau, mengajak kita biar kita fokus sepenuhnya kita memuji, menyembah Tuhan 我们 kita. 已经知道了这一位上帝是怎样的上帝，我们不敬拜他，敬拜谁呢？ Dan kalau kita sudah tahu, sadar bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang demikian, kalau kita tidak sembah Dia lagi, kita harus sembah siapa 你 lagi? 不敬拜他，一定会敬拜其他的是偶像。 Kalau engkau tidak menyembah Dia, berarti engkau akan pergi menyembah kepada berhala yang lain. 你不专心信靠他，一定会信靠别的人事 Dan 物。 engkau kalau tidak fokus bersandar pada Dia, berarti engkau akan pergi bersandar kepada berhala yang lain. 但是我们要知道，只有他才是真正的神、真正的救主、真正的掌权者。 Tapi bila kita diingatkan Dia adalah sungguh-sungguh juru selamat, sungguh-sungguh adalah satu penguasa. 他是我们一切福分的保障， Dia adalah jaminan bagian kita. 他是我们内心真正满足的源泉。 Dia adalah sumber kepuasan sejati dalam hidup, dalam hati kita. 我给大家一点时间安静。 Saya memberikan waktu sedikit kepada saudara, sudah bisa tenangkan hati. 你想想看，在你的生活当中有哪些时刻是你有体验到，你因为去敬拜神、依靠神，然后你感受到那种满足的？ Coba saudara tenangkan dan renungkan, ada momen-momen apa dalam hidupmu yang membuat engkau merasakan satu kepuasan sejati. Kadang engkau menyembah dan engkau bersandar kepada Tuhan. 你此时此刻你就去感受，然后向主献上感恩。 Dan biarlah engkau merasakan dan biarlah engkau ada satu ucapan syukur dalam hatimu.
盼望大家能够在每一天的生活当中，能够去有意的这样去做。 Dan kiranya dalam kehidupan kita setiap hari, kita bisa selalu melakukan demikian. 因为我们需要借着这个过程得到 Karena 真实的力量。 Kita perlu melalui proses ini supaya kita bisa memperoleh kekuatan yang sejati. 因为我们活在今天，作为基督徒面临了很多的挑战。 Karena kita hari ini, kita selaku orang Kristen, kita menghadapi begitu banyak tantangan. 有很多因素在影响我们失去内心的真正的满足。 Ada banyak unsur yang sedang mempengaruhi kita sehingga kita kehilangan satu kepuasan batin yang sejati. 特别是在这个末世的时代， Khususnya pada akhir zaman ini, 世界上的诱惑和我们爱世界的心 segala 太容易使 godaan 我们偏离。 dunia ini dan juga hati kita yang mengasihi dunia membuat kita menjadi menyimpang. 快节奏的大城市生活是吗？ Dan itu satu kota besar dengan satu siklus yang begitu 一 tinggi. 切变化都很快， Maka semua perubahan itu begitu cepat. 变化很快有一个很直接的影响，就是会刺激你的欲望。 Dan perubahan yang cepat itu maka satu pengaruh yang langsung adalah men-trigger akan hawa nafsumu. 前不久 iPhone 16一出来，很多人就会想着换新的 iPhone， Dan nggak lama lagi iPhone 16 itu sudah keluar, banyak orang pengen ganti. 是不是的？ Bukankah begitu? 啊，我们要小心， Kita harus hati-hati. 压力大， Tekanan stres besar. 这是非常真实的事情。 Ini satu fakta 压力使我们失去满足， bahwa stres itu membuat kita kehilangan kepuasan batin. 更多的是各种各样的诱惑、 Dan lebih banyak lagi, begitu banyak goda-godaan 捆绑， membelenggumu, 使我们把我们的心思意念聚焦，不是神，而是其他的。 membuat hati pikiran kita Syahlo. fokus bukan kepada Tuhan, tetapi kepada kenikmatan ini. 但是诗篇提醒我们， Tetapi Mazmur mengingatkan pada kita, 不要让压力和诱惑代替了神在我们心目当中的位置。 dan janganlah membiarkan tekanan dan juga godaan, tekanan stres itu godaan menggantikan posisi Tuhan dalam hati kita. 我们如果常常有烦恼、问题，可能就是跟这些有关。 Kita seringkali kalau ada kegusaran, ada masalah, problem, mungkin berkaitan dengan ini. 我们要怎么做呢？ Apa yang harus kita 我 lakukan? 们怎么样去操练，单单从神得到真正的满足？ Bagaimana kita melatih dari Tuhan kita sungguh-sungguh memperoleh kepuasan sejati. 讲来讲去，不管是理论上还是实践上，无非就是大家经常讲的， Dan bicara sana sini teorinya adalah supaya kita lakukan begini. 也是你我所知道的。 Dan katakan kita sudah tahu. 关键是要去做，要去操练， Dan kuncinya bagaimana kita lakukan, kita melatihnya. 要去学习感恩。 Kita belajar bersyukur. 就算你没有任何事情让你感恩，你都记得你在耶稣基督里蒙了救赎，这就是最大的恩典和福分，这个足够你感恩。 Sekalipun mungkin tidak ada hal yang bisa membuat engkau bersyukur, tapi bila engkau ingat dalam anugerah Yesus Kristus sudah patut membuat engkau cukup untuk bersyukur. 要坚持灵修， Kita harus bertekun dalam saat teduh. 我们需要时间来安静来亲近神。 Kita perlu waktu, ambil waktu, kita tenangkan, kita dekat dengan Tuhan. 今天有很多的资源 Hari ini ada begitu banyak sumber 来帮助我们， menolong kita. 也有很重要的一点，就是要调整我们生活的优先次序。 Dan satu poin yang penting juga bagaimana kita menyesuaikan prioritas hidup kita. 对我们的生活，对我们人生来讲，有很多的事情都很重要。 Dan bagi kehidupan kita, bagi hidup kita itu sangat penting sekali. 但是我们在这个很多重要的事情当中，却失去了焦点和最重要的。 Tetapi dalam hal-hal yang begitu banyak penting itu, kita kehilangan fokus yang paling penting itu. 没有以神为优先，没有以神为中心， Dan kita tidak mengutamakan, kita tidak mengfokuskan kepada Tuhan. 所以我们活不出神所要我们所本来想该有的 Maka 喜乐和 kita 平安。 tidak bisa menghidupkan apa yang seharusnya kita miliki, satu sukacita, satu damai. 而是常常在这个苦恼、压力甚至埋怨当中。 Tetapi seringkali dalam kegusaran, stres, dan juga tekanan. 这就是为什么耶稣呼召我们凡劳苦担重担的人，要来到他的面前。 Itulah sebab Yesus manggil kita, marilah kepadaku yang letih lesu, yang berbeban berat. 这个是我们常常要去思考和操练的一生的功课。 Dan ini adalah satu pelajaran yang seumur hidup yang harus kita renungkan, yang selalu kita latih. 你可以寻找适合你自己的方式， Dan engkau bisa mencari cara yang kau cocok 来提醒和帮助自己要亲近神。 untuk mengingatkan dirimu untuk dekat dengan Tuhan.
我自己的个人的操练比较主要的一种方式就是借着祷告。 Dan saya pribadi itu adalah saya melatih adalah saya melalui doa. 但是你如果很忙，你就很容易忘记祷告。 Tapi kalau engkau sibuk, engkau lupa untuk berdoa. 甚至有时候祷告事项发在群里面，你发个祷告手，但是你没有祷告。 Dan bahkan banyak pokok doa di hadapanmu, tapi engkau tidak berdoa. 我们每个人都有这样的体会，是不是？ Setiap kali kita mungkin bisa merasakan begitu. 后来我就用这个智能手表设定每30分钟震动。 Maka saya dengan satu jam tangan elektronik itu saya ingatkan setiap 30 menit dia getar. 它一震动的时候呢，只要我能够，我就停下来， Waktu getar itu memungkinkan saya berhenti sebentar, 提醒我自己， ingatkan diri saya. 我这个时候在做什么，在依靠什么，在为谁而做。 Dan saat ini saya harus lakukan apa, saya bersandar pada apa, melakukan apa untuk Tuhan. 我现在有什么可以马上祷告的？ Dan sekarang hal apa yang bisa saya langsung doakan. 我们需要被提醒， Kita perlu diingatkan. 我们也需要借着一些方式来帮助自己， Kita juga perlu dengan berbagai cara untuk menolong 去 diri 坚 kita. 持操练， Untuk kita bertahan di dalam pelatihan. 这样你就能够在这个过程当中得到源源不断的力量和满足。 Dengan demikian dalam proses hingga kita bisa terus memperoleh kekuatan dan pertolongan. 跟大家分享一个见证， Saya saksikan satu kesaksian. 大家认得这个人吗？ Sudah kenal orang ini? 有些人认识呀 Ada yang kenal mungkin? ，Francis Chan， Francis Chan. 陈恩帆牧师 Pendeta Francis Chan. 啊，今年57岁， Dia tahun ini berusia 57 tahun. 是美国现在在华人界知名的华裔牧师。 Dia merupakan salah satu pendeta Tionghoa yang terkenal di Amerika. 他的父亲曾经也是牧师， Papanya juga seorang pendeta. 但是这个人呢，他有很多的苦难。 Dan orang ini ada begitu banyak penderitaan. 出生的时候，他的妈妈就失血过多过世了。 Dan waktu dia lahir itu mamanya melahirkan dia lalu meninggal. 8岁的时候，他的继母车祸过世了。 Dan usia 8 tahun itu ibu asuhnya itu juga kecelakaan lalu meninggal. 12岁的时候，他的父亲得癌症过世了。 Pada usia 12 tahun itu papanya mengidap penyakit kanker 后来 lalu 就是他 meninggal. 的继母和兄弟姐妹帮助他， Lalu 一起 kemudian 成长 ibu 长大。 angkat, ibu asuh yang lain itu, kakak-kakaknya itu bagaimana membesarkan dia. 他的苦难让他对生命有很深刻的思考。 Dan penderitaan yang membuat dia terhadap hidup itu punya sudut kesan yang begitu mendalam. 他大学毕业读神学院，然后后来就服侍神。 Dia lulus Uni, kemudian dia sekolah teologi, kemudian dia melayani Tuhan. 20几岁的时候，1994年跟他的妻子创建了一个教会，叫 Cornerstone。 Dan pada usia 27 tahun 1994 dia bersama istrinya mendirikan satu gereja. 方角石教会， Dan 很多人知 gereja 道，很有名的教 Batu 会。 Penjuru yang terkenal di Amerika. 起初他建这个教会的时候，是在家里面只有30人。 Dan waktu dia mulai gereja itu dimulai dari persekutuan doa di gereja cuma 30 orang lebih. 6年时间，2000年的时候就增长到了1600人。 Maka dalam selama 6 tahun itu pada tahun 2000 bertumbuh menjadi 2000 jemaat. 7年之后，2007年之后，就聚会人数稳定在5000人左右。 Dan 2007 7 tahun kemudian lagi itu maka jemaatnya bertambah menjadi 5000. 可以说，他作为一个牧师是非常成功的。 Boleh katakan selaku sebagai seorang pendeta dia sangat sukses. 可是他在这个过程当中，他却体验到也是自己不能回避的内心的虚空。 Tetapi dalam proses dia merasakan bahwa dia tidak bisa menghindarkan satu kekosongan dalam hatinya. 他在这种挣扎过程当中，后来就做了很大胆、很重要的转变。 Dalam pergumulan demikian maka dia melakukan satu tindakan yang berani, yang satu perubahan. 他把自己的财产变卖， Maka dia menjual semua aset kekayaannya. 包括他的出版的书的税，总价值一共变卖了差不多200万美元。 Termasuk royalti yang dia terima dari buku-bukunya 2 juta US dollar dia jual. 然后他自己过非 dia berikan 常非常简单的生活。 Maka dia melatih kehidupan yang sangat sederhana. 那这些钱用来做什么呢？ Lalu depan apa yang dia lakukan? 用来帮助那些需要的和贫困的人。 Untuk menolong orang yang membutuhkan, orang-orang miskin. 他不再领教会的工资， Dan dia tidak lagi menerima honor dari gereja. 而且不久他就从主任牧师辞职， Dan tidak lama kemudian dia resign daripada gembala gereja. 还专心去帮助人跟上帝建立真实的、深刻的关系 Dan。dia mau membantu banyak orang supaya mereka boleh punya satu membangun relasi yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. 然后去做这个社会公益的事业和 Maka 宣 dia 教的事 banyak 工。 melakukan misi dan juga sosial.
后来他写了一本非常有名的书， Kemudian dia menulis satu buku yang sangat terkenal. 长时间是成为这个畅销书， Maka jangka panjang menjadi satu buku bestseller. Crazy Love， Crazy. 就是这个书里面就介绍了他转变的经历， Oh, crazy love itu adalah merubah dia satu perubahan. 怎么样疯狂的、 Bagaimana dia gila-gilaan 专心的去爱上。 fokus untuk mengasihi Tuhan. 上帝已经为我舍命，付出了一切，我为他做了什么？ Dan Tuhan sudah mati menyerahkan nyawa bagi saya. Apa yang saya berikan pada dia? 他从自己身先士卒做榜样， Maka dia mulai dari dirinya sebagai satu contoh teladan. 产生了很大的影响。 Maka memberikan satu impartasi yang besar 他 sekali. 鼓励人要走出教会，要去把爱神爱人通过行动活出来。 Dia menghimbau, memotivasi jemaat untuk keluar daripada lingkungan gereja, untuk pergi mengasihi orang-orang di luar. 要放弃很多世俗的追求， Dan untuk meninggalkan begitu banyak satu kemauan, tuntutan dunia. 因为那些是我们的残累。 Karena itu yang membelenggu kita. 求主帮助我们。 Kiranya Tuhan tolong kita. 我们想想， Biarlah 我 kita 们有什么 pikirkan. 需要放弃的？这是一首诗歌， Ini adalah satu lagu. 是我在蒙上帝呼召不久写的一首诗歌。 Adalah lagu yang setelah saya dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan itu saya tulis lagu ini. 我在大学期间蒙上帝呼召，要全时间奉献 Dan 侍奉 waktu 他。 saya sekolah di uni, saya dipanggil Tuhan untuk melayani itu sepenuh waktu. 在那个之前呢，我就像因为我是一个农村出来的大学生，我的目标就是跟世俗的追求一样的，我要追求出人头地。 Dan sebetulnya itu karena saya adalah dari kampung desa, saya sekolah uni, tujuan saya itu adalah saya mau sukses. 但是上帝，当我愿意把我的生命主权完全交托给他的时候，他的圣灵就在我心里面强烈的做工，彻底翻转我的价值观。 Maka sewaktu saya menyerahkan otoritas saya kepada Tuhan, maka Roh Kudus bekerja pada saya supaya saya bisa melepaskan secara tuntas untuk Tuhan. 啊，就连续在很长一段连续好几个月的时间，不管是走路、吃饭、做什么，只要想到上帝、想到基督的爱，就感动得泪流满面。 Maka selama berbulan-bulan, baik waktu makan, bekerja, atau berjalan, setiap kali saya ingat akan kasih Tuhan, saya mencucurkan air mata. 那个时候我啥都不懂， Waktu itu saya 不知 tidak 道为什么会 mengerti 这样。 mengapa bisa begini. 后来牧者说：“哦，这个是神的工作，是 Kemudian dia 要呼 mengatakan 召你 itu adalah 专 pekerjaan 心侍奉 Tuhan. 他，为他。” Tuhan panggil engkau untuk sepenuh waktu melayani. 那在那段时间，我就写了几首诗歌， Maka di sana saya tulis lagu ini. 这是其中的一首， Ini adalah salah satunya. 我唱给大家听。 Saya nyanyikan bagi saudara. 但是呢，因为我的声音沙哑没有恢复，就放音乐。 Karena suara saya parau, belum sembuh. 大家借着这首诗歌，来在主的面前做最后回应的祷告。 Biarlah kita melalui pujian ini kita terakhir kita meresponi firman Tuhan. 请同工帮忙放。 Mungkin bisa tolong ditayangkan. 好，那我勉强唱给大家听呢，大家感受一下这个歌词。主耶稣为了爱我，将是为人把命舍，在世上我爱甚多，但你叫我要放弃，放弃该放弃的是明智，不放弃该放弃的是欲望，放弃不该放弃的是无知，不放弃不该放弃的是忠心。爱主就不能爱世界，爱世界就不能爱主。哦，主耶稣，我要放弃心所爱。哦，主耶稣，我要单单来爱你。邀请弟兄姐妹一起安静祷告。 Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 你想想你现在的生活的优先次序怎么样？ Biarlah kita renungkan bagaimana urutan prioritas kehidup kita saat ini.
你心里面有什么所爱的、所依赖的人事物拦阻你，以至于你不能够把神放在第一位？ Apakah dalam hatimu ada orang atau hal apa atau situasi yang kamu cintai sehingga kamu bergantung padanya, yang membuat tidak dapat menempatkan Tuhan di tempat pertama? 你对你现在的生活满意吗？ Apakah engkau puas dengan kehidupanmu sekarang ini? 你的心里面有真正的能够常常感到满足吗？ Apakah hatimu seringkali ada satu kepuasan sejati? 你想要更多的去体验神所赐给你的满足吗？ Apakah kamu ingin mengalami kepuasan yang lebih dalam dan lebih besar yang Tuhan berikan kepadamu? 如果你想的话，你要怎样调整你的生活？你要怎样更新改变？ Jika ya, bagaimana cara kamu mengubah dan menata hidupmu? 请弟兄姐妹自己在主的面前，顺着圣灵的感动做回应的祷告。 Biarlah engkau doa respons dengan gerakan Roh Kudus. 天父，我们感谢你， Allah Bapa, kami ucapkan syukur terima kasih. 我们真的需要安静在你的面前， Kami sungguh perlu mentenangkan diri kami di hadapan-Mu. 我们真的需要来操练专注于你， Kami perlu sungguh untuk melatih kami boleh fokus kepada Engkau. 因为我们常常不聚焦于你，而去敬拜信靠你之外的人事物。 Karena seringkali kami tidak fokus pada Engkau, tapi kami pergi menyembah hal-hal yang di luar Engkau. 以至于我们活在劳苦重担当中。 Sehingga kami hidup dalam beban yang berat. 是的，我们人生有各样的难处， Sungguh Tuhan, dalam kehidupan kami ada begitu banyak kesulitan dan problem. 我们每一个人，特别是我们很多的弟兄姐妹，在各样的疾病和难处当中。 Banyak saudara kami dalam berbagai problem, beban dan juga sakit penyakit. 但是主，你从来没有离开我们， Tapi ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. 你对我们的爱也从来没有改变。 Dan kasih-Mu kepada kami tidak pernah berubah. 主啊，帮助我们，让我们能够专心于你， Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh fokus kepada 你 Engkau. 赦免我们一切不以你为神的罪， Dan Engkau ampunilah kami Tuhan yang tidak mengutamakan Engkau. 你怜悯我们， Belas kasihan pada kami 活在软弱当中。 yang hidup dalam kelemahan. 主啊，愿你的恩、你的爱，借着你的真道，也再一次激励我们， Ya Tuhan, anugerah-Mu Tuhan kembali melalui firman Tuhan kembali ingatkan 让 kami. 我们看到我们是何等蒙福的人。 Supaya kami lihat kami ada orang yang demikian diberkati. 我们短暂的人生，却因着在基督里面有永恒的价值和意 Hidup 义。 kami yang singkat sementara dalam Kristus Yesus kami punya makna yang kekal. 当我们走完我们的人生路的时候，我们将来能够与你永远在一起。 Ketika kami selesai hidup kami, kami nanti kelak akan bersama-sama selamanya dengan Tuhan. 而且是领受你所赐给我们永恒的奖赏。 Dan bahkan menerima satu pahala yang kekal yang Tuhan berikan pada kami. 主啊，愿你帮助我们， Ya Tuhan, tolonglah kami. 让我们靠你去脱离一切的残累， Sehingga kami bersama dengan Engkau melepaskan segala yang membelenggu kami. 让我们去操练，让我们去享受在你里面得到真正的满足， Sehingga kami melatih, menikmati satu kepuasan sejati di dalam 使 Engkau. 我们个人、使我们的家庭、使我们的教会能够更有力量为你做真实的见证。 Sehingga pribadi kami, keluarga kami, gereja kami lebih punya kuasa untuk bersaksi bagi 使你在 Tuhan. 我们身上得到荣耀，也使我们自己成为更多人的祝福。 Sehingga Tuhan melalui diri kami dimuliakan, melalui diri kami banyak orang diberkati. 主啊，因为这就是我们人生的价值所在。 Ya Tuhan, itulah nilai daripada hidup kami. 求主你施恩帮助我们， Kiranya Engkau berkati, Engkau tolong kami. 听我们每一个弟兄姐妹在你面前的祷告， Dengarlah seluruh doa kami di hadirat-Mu. 也继续带领我们在我们的生活当中真实的去学习亲近你。 Dan teruslah menolong kami dalam kehidupan kami belajar terus dekat dengan Engkau. 感谢你听我们这样同心 Terima 祷告， kasih Tuhan, dengar doa kami. 奉主耶稣基督的名， Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
愿主赐福大家。 Biar Tuhan berkati saudara sekalian.